Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua warga pendidik, guru-guru peserta bengkel Enhanced Teaching and Learning 3.0 yang saya hormati sekalian. Okey, saya Asia Hasnan selaku moderator bengkel pada malam ini, juga bersama saya di belakang tabir Cikgu Ben selaku hos pada malam ini. Jadi bagi memberkati bengkel kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya berharap semua peserta berada dalam keadaan bersedia, ceria dan bersemangat pada malam ini bagi meneruskan sesi bengkel ETL kita kelas yang ke-27 pada malam ini. Okey, insya-Allah baiklah, bersama-sama dengan kita pada malam ini iaitu cikgu saya berdebar nak sebut nama takut salah. Okey, Cikgu Filomena Limbang daripada SK Datuk Bandar Debak. Betul? Betong Sarawak. Betul? Betul. Okey, apa khabar cikgu? Baik, apa khabar semua? Apa khabar Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Okey, beliau merupakan seorang Google Certified Trainer. Okey, baiklah. Sebelum saya menyerahkan sesi bengkel kepada Cikgu Filomena, suka untuk saya ingatkan kepada semua peserta jika terdapat sebarang soalan, bolehlah diajukan di ruangan chat. Kami akan membacanya dari masa ke masa dan presenter akan jawab dari masa ke masa mengikut kesesuaian. Okey, jika terdapat sebarang komen dan cadangan, bolehlah disalurkan di ruangan feedback.edd.my. Okey, dengan itu tanpa membuang masa, saya mempersilakan GCT Filomena bagi meneruskan sesi perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, terima kasih Ustazah. Okay, hai semua yang ada di sini. Saya tengok sini ada 45 semua. Terima kasih kerana sudi datang pada malam ini. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, masih berdebar rasanya. Okay, saya akan tunjukkan dulu. Saya akan share slide sekejap ya. Okay, terima kasih kerana sudi menghadiri sesi saya pada kali ini, iaitu untuk Fun and Creative E-Learning website using Google Site. Okay, sebelum saya memulakan sesi saya, sedikit info mengenai diri saya. Salam perkenalan, saya Cikgu Filomena Anak Limbang, berasal dari Kapit, Sarawak. Okay, saya mengajar di SK Datuk Bandar Debak, Betong, Sarawak. Saya mengajar bahasa Inggeris. Saya sudah mengajar selama 11 tahun. Saya merupakan Google Certified Educator dan Google Certified Trainer. Okay, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada EDDEC kerana telah banyak membimbing selama inilah. Okay, tanpa melengahkan masa lagi sebab sesi kita ni ialah selama sejam. Okay, jadi saya teruskan dengan tajuk utama kita iaitu Google Site. Okay, Google Site ada tak dah guna sebelum ni? Ataupun kalau yang dah biasa guna, mungkin Google Site ni ialah platform pembinaan laman web. Ianya adalah dibangunkan oleh Google. Ianya dibangunkan oleh Google. Ianya telah ada dari tahun 2008 dahulu. Okay. Tetapi sekarang 2016 Google telah memperkenalkan Google Site yang baru. Yang 2008 itu telah dikenali sebagai klasik Google Site. Okay, kelebihan Google Site ni, cikgu, ianya memang sangat menarik sebab saya memang sangat sukalah Google Site sebab ianya kita boleh
membina, berkongsi, menyalin dengan editor yang berlainan. Bukan kita seorang saja boleh buat laman web tersebut, kita boleh berkongsi dan juga ianya tidak perlukan banyak programming, tak perlu nak mesti hebat sangat, tak perlu. Yang penting dia ialah konsep dia macam saya tulis kat situ. Move, drag, drop, edit and it's done. Dah siap. Kita hanya main macam tu sajalah, move. Kita gerakkan, kita tarik, kita masukkan, edit sikit, dia siap. Okay. Cuma fokus saya pada hari ini ialah laman PDPR. Okay, memandangkan sekarang ni kita PDPR. Okay, jadi laman untuk pembelajaran PDPR, okay, untuk membina laman yang baik, perkara yang pertama penting ialah mesti mudah diterokai lah. Sebab yang menggunakannya nanti ialah murid-murid kita. Lepas tu ia mampu menarik perhatian murid. Sebab kalau dia terlalu banyak perkataan contohnya, jadi murid kita akan rasa bosan untuk baca. Jadi mungkin kita boleh letak gambar-gambar ataupun link-link yang interaktif sikit lah. Okay. Dan seterusnya sentiasa diurus dengan baik ni macam maksudnya dia ialah sentiasa kita update. Okay, jangan dan dia kita meletakkan tu maklumat tu, lepas tu tiada lagi perkembangan seterusnya untuk tarikh yang berikutnya. Okay, itu serba sedikit pengenalan Google Site. Okay. Seterusnya, Google Site, kenapa ianya sangat menarik? Ianya memang amat mudah untuk kita masukkan aplikasi Google yang lain. Okay. Dalam kita memberi tugasan PDPR, yang paling famous selalu kita guna Google Form, Google Slide. Okay, semua ni dapat dimasukkan dengan mudah di dalam Google Site. Memang sangat senang. Okay. Selain daripada aplikasi Google, okay, aplikasi lain ni juga pun boleh dimasukkan dengan mudah. Okay, tidak semestinya Google saja. Yang okay, macam yang kita selalu guna aplikasi-aplikasi untuk murid buat tugasan. Contohnya, kalau saya sendiri saya suka guna WordWar, Quizzes, Live Worksheet. Semua ni boleh dimasukkan ke dalam Google Site dengan mudah. Dan murid tak perlu nak masuk laman web banyak-banyak. Memang hanya satu Google Site, laman itu sahaja yang digunakan. Mereka buat dalam satu laman sahaja. Okay. Okay, sebelum kita mulakan, lepas ni saya akan tunjukkan demo macam mana kita mula membina laman Google Site. Okay, kita persediaan dia sebelum kita nak mula. Okay, cikgu mesti sediakan, pilih dulu apa akaun Google yang ingin digunakan. Okay. Kemudian bahan-bahan. Okay, bahan-bahan tu kalau lebih bagus kita simpan terus dalam Google Drive lah. Kalau tak ada, boleh juga disimpan dalam laptop. Cuma dia lebih tersusun kalau kita simpan dalam Google Drive sebab kita terus tarik dia nanti masuk dalam site. Senang cari berbanding dalam laptop, tapi dia boleh juga. Okay, seterusnya maklumat pengajaran. Kita mesti dah sedialah. Contohnya kita letak dekat soft copy dia, tarikh aktiviti tu supaya senang kita copy paste sahaja nanti. Dan link-link untuk pautan aplikasi tadi kita dah sedia juga. Jadi tinggal kita masukkan saja nanti, memang cepat siaplah untuk Google Site tu. Jadi supaya kerja kita lebih mudah. Itu sedikit panduan lah. Okay, lepas ni ada 9 perkara yang kita akan belajar. Okay, tak apa nanti okay, saya pergi terus kepada fungsi penting dalam Google Site. Okay, untuk Google Site ni, kalau kita dah dapat gunakan fungsi-fungsi ni, kira memang dah boleh buat terus sebab dia memang tak ada benda lain yang rumit. Memang ini sahaja perkara yang penting kat sini. Pertama, menambah teks. Kemudian embed. Embed ni penting, memang selalu digunakan sebab kita nak memasukkan pautan macam quizzes tadi, kita masukkan di sini. Kemudian nak masukkan gambar. Okay, macam saya cakap tadi Google Drive, kita masukkan sahaja. Okay, yang ini layout.
untuk kita membina memasukkan gambar mengikut frame dia. Satu frame, ada 2, ada yang 3. Jadi kita boleh pilih di sini. Okey, fungsi seterusnya. Okey, yang lain ni untuk tambahan dia. Okey, contohnya collapsible text. Kalau dia teks tu terlalu panjang, dia boleh dilipatkan supaya menjadi lebih pendek. Dan bila kita klik, dia akan menjadi panjang semula. Jadi dia tak nampak terlalu tak menakutkan, sebab bila teks tu panjang, kalau kita guna collapsible, dia akan menjadi dilipat. Okay, table of content, dia akan menjadi jadual kandungan. Kemudian image carousel ni untuk tayangan bergambar, dia akan berubah-ubah gambar. Okay, yang ni saya selalu guna juga button. Okay, untuk diklik muka surat, kalau kita nak pergi ke pautan satu laman ke satu laman. Okay, saya banyak guna button. Okay, divider untuk membahagi, placeholder untuk masukkan gambar. Okay, cloud search ni untuk carian di awan lah. Okay, macam saya cakap tadi, yang lain ni adalah aplikasi Google. Bila kita dah ada, senang kita masuk. Macam Google Form tadi, bila dah ada, kita klik pada form, dia akan automatik pergi kepada Google Drive kita dan kita terus klik sahaja. Okay. Okay, ini adalah contoh laman web demo yang saya telah buat untuk hari ni lah. Okay, cikgu pun boleh cuba buka juga. Okay. Saya terus pergi ke laman web tersebut ya. Okay. Okay. Ini adalah contoh laman web yang telah saya sediakan untuk demo hari ini. Okay, contohlah, ini adalah panduan saja cikgu. Jika cikgu ada cara lain nak susun, okay, boleh cikgu. Ini adalah mengikut kreativiti masing-masing. Ini adalah idea untuk perkongsian saya sahajalah. Okay, ini bahagian depan kita beri arahan untuk murid-murid. Okay, seterusnya contoh saya ada 2 kelas. Saya kelas 4A dan 6A. Okay, jadi saya sediakan 2 butang. Jadi murid akan masuk ikut kelas masing-masing lah. Contoh kelas 4A. Okay. Di sini saya bahagikan ikut bulan. Okay. Sebab contoh kita dulu PDPR bermula dengan dari Januari. Okay. Jadi di sini sediakan butang untuk setiap bulan. Jadi untuk memudahkan murid mencari tugasan dari setiap bulan yang berlainan. Okay, ini contoh saja cikgu. Cikgu-cikgu nak susun cara lain pun boleh. Okay, saya dah buat contoh dekat bulan Ogos ni lah. Okay, dekat Ogos, saya pecahkan lagi ikut tarikh, iaitu hari yang kita ada PDPR. Okay. Jadi ini memudahkan murid juga untuk mencari mengikut tarikh-tarikh PDPR. Jadi kita beritahu hari ini okay, ada bahasa Inggeris. Jadi untuk tu mereka akan cari mengikut tarikh yang, contoh kalau mereka tertinggal juga pun mereka masih boleh track balik kerja mereka yang tertinggal. Okay, contoh ya. Okay. Okay, untuk 18 Ogos contohnya. Jadi tarikh kita tulis dengan jelas. Kemudian aktiviti. Contoh dia yang pertama dia membaca nota, watch the video, answer the quiz and then draw. Okay, watch the video. Mula-mula dia kena read the notes. Okay, ini nota. Nota ini ialah dalam bentuk PDF. Jadi murid boleh baca terus. Kemudian lepas dia baca nota, watch the video. Okay, dia akan tonton terus video. Okay, dalam ini terus. Kemudian dia jawab Google Form. Ini kuis dia dalam bentuk Google Form. Kita masukkan Google Form yang telah kita buat lah cikgu. Google Form yang kita buat tadi, kita masukkan terus. Dan setelah selesai tadi, kita minta kita minta mereka draw tadi. Draw 3 countable and uncountable food. Okay. Macam mana dia nak hantar lukisan dia? Kalau untuk saya buat macam ni lah. Okay. Murid akan klik kat sini.
Jadi mereka akan masuk ke dalam Google Drive, Google Drive, dan untuk memudahkan murid kita dan mudahkan kita sendirilah sebagai cikgu. Okey, saya sediakan terus folder nama masing-masing. Jadi bila dia dah siap, dia akan pilih folder nama dia, jadi dia akan insert lukisan dia di sini. Okey. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang lain kita buat tengok seterusnya untuk 16 hari bulan pula. Okey, untuk 16 hari bulan. Okey, yang ini saya masukkan read the slide, watch the video, answer the quiz. Okey. Yang ini menggunakan Google Slide. Okey. Jadi murid boleh klik teruslah slide ni. Dia boleh baca terus dalam laman web tadi. Kemudian habis dia baca, kita suruh dia watch the video. Jadi dia tonton terus video. Kemudian dia jawab quiz. Okey, quiz ni pula menggunakan word war. Tadi guna Google Form, sekarang guna word war. Dia terus masuk dalam ni lah. Okey, dia terus buat dalam ni. Contoh. Jadi dia terus dapat jawab. Dia tak perlu buka muka surat lain. Memang laman web ini di depan yang sama sahaja. Okey. Dan apa lagi arahan tadi? Okey, please write down your favorite healthy food in the Padlet comment box below. Okey, ya ini saya nak suruh mereka bagi komen sedikit lah, macam bagi apa makanan kesukaan supaya kita nak berinteraksi dengan mereka. Jadi yang ni saya gunakan Padlet. Okey, ya Padlet jadi dia berasingan dekat sini. Okey, contoh saya dah letak tarikh, contoh 16 tadi. What is your favorite healthy food? Jadi murid akan terus menaip makanan kesukaan dia dan tulis nama mereka kat bawah ni, jadi kita boleh tahulah. Jadi kita tulis jelas-jelas kat sini. Mungkin ada cara lain untuk membuat comment box, tapi saya suka guna Padlet lah sebab dia cantik dan mudah. Okey, itu salah satu contoh. Okey, dan banyak lagi. Ada lagi contoh lain lah. Okey, kita tengok untuk 13 hari bulan. Okey, ini video. Okey. Yang ini saya tambahkan, okey, ini quizzes. Okey, poll iaitu undian. Okey, kita boleh tanya, ini contoh soalan lah, what is the most delicious food? Jadi mereka akan pilih, contohnya dia pilih fried chicken. Jadi dia akan paparkan teruslah setakat mana murid dah mengundi. Okey, mungkin ada aplikasi lain untuk poll tapi saya guna yang ini. Yang ni amat mudah juga. Yang ini kita kena embed juga yang ni ya. Kita masukkan sebab ini aplikasi lain. Okey. Okey, satu lagi saya nak tunjukkan sebab sebab contoh saya ni ialah lebih kepada macam untuk bahasa Inggeris lah. Saya tunjuk contoh PDPR bahasa Inggeris. Sebab saya mengajar bahasa Inggeris. Okey, yang ni. Okey, yang ni tadi saya lupa nak sebut WhatsApp. WhatsApp ni apabila murid tak faham, dia klik akan terus menghubungkan ke WhatsApp kita. Jadi kita berhubung dengan murid hanya berbincang tentang masalah yang pertanyaan tertentu saja, bukan semua tugas, semua kerja, semua dia screenshot hantar pada kita melalui WhatsApp. Tak, yang ni hanya jika ada masalah-masalah yang tak faham, bolehlah dia WhatsApp kita. Okey, itu pun tambahkan, kita embedkan WhatsApp link. Okey, ya ini audio. Kita boleh masukkan audio. Okey. Jadi murid boleh dengar terus audio. Okey. Maaf lambat sikit lah itu. Okey, murid boleh klik dan dengar audio. Okey, ya ini guna Google Doc, dia boleh baca terus.
Okey, jadi seperti yang saya cakap tadi, kita boleh masukkanlah semua aplikasi luar ataupun aplikasi Google sendiri. Tambahan dia, okey, kat sini tambahan dia murid klik. Okey, kalau kita nak masukkan nota-nota tambahan, okey, yang ini saya gunakan AnyFlip, buku teks. Kalau dia tak ada buku teks, dia boleh rujuk terus di sini. Kita boleh masukkan untuk memudahkan murid. Apa-apa tambahan nota kita masukkan. Okey, gallery, kalau saya untuk gallery, saya tambahkan, hasil kerja murid. Okey, jadi dia autoplay ya, macam saya cakap tadi, ini menggunakan image carousel. Jadi murid akan tengoklah hasil kerja dia. Okey, dan yang satu lagi saya tambah ialah attendance untuk kehadiran murid. Ini untuk kegunaan murid tu untuk lihat sama ada dia dah siap atau tidak, ataupun ibu bapa juga boleh tengok kalau dia boleh pantaulah macam mana anak dia dah siap ke belum. Okey, yang ini hanya sebagai rujukan murid dan ibu bapa. Hanya guru yang boleh tik ya, bukan murid tik sendiri. Kita yang tik, mereka boleh tengok sebagai viewer sahaja. Okey. Itu ialah contoh laman pembelajaran yang telah saya bina. Okey, jadi lepas ni kita sama-sama buat ya. Okey, seterus kita sama-sama buat. Okey, seperti yang saya cakap tadi, kita mulakan dengan menggunakan masuk ke, pastikan kita dah ada apa akaun yang kita nak pakai, akaun Google yang kita nak pakai. Okey, kemudian kita type sites.google.com. Okey, yang duduk depan komputer pun boleh sama-sama, kita terus sama-sama buat. Okey. Okey, kalau kita dah ada laman web, macam ni yang saya dah buat sebelum ni lah. Okey, kalau kita baru pertama kali buat, okey, kita klik blank. Okey, kosong lagi. Kita klik kat sini lah untuk buat yang baru. Kalau kita nak guna template yang sudah sedia ada pun ada di sini. Boleh cuba juga. Yang ni lagi senang kalau nak guna yang template yang dah ada, kita cuma tukar perkataan dekat situ saja sebab dia dah ada semua. Tukar-tukar gambar. Okey, untuk kali ni kita cuba blank. Okey, macam ni rupa dia. Okey. Kemudian kita namakan dahulu. Apa nama kita, contohlah, laman PDPR teacher. Contoh okey, kemudian kita tambahkan lagi nama yang kita naklah. Okey. Kemudian okey, kita dah ada laman web, cuma dia masih nampak kurang menarik. Okey, dekat sini kita nak ubah warna grey ni, kita tukar header dia. Header dia ada banyak jenis, kita nak jenis yang large, cover ataupun title, tak ada header. Kita guna banner sajalah yang senang. Okey, kemudian cara nak tukar dia, kalau kita dah ada header sendiri, kita boleh buat header sendiri. Tapi kalau nak gunakan yang dalam ni pun ada juga gambar-gambar yang disediakan. Tapi kalau tak nak guna ni, kita boleh juga cari daripada internet. Header, okey, contohlah. Okey, dia akan paparkan. Pikit. Okey, yang ni. Okey. Untuk header ni kita boleh bina sendiri. Sekarang ni yang paling popular sekarang ialah guna Canva. Kan cikgu? Boleh guna Canva, guna PowerPoint pun boleh dan ada juga aplikasi lain untuk membuat header. Okey, sekarang laman web kita sudah ada, yang tak ada ialah kandungan dia. Okey, sebelum kita nak buat kandungan dia, okey, kita tengok dulu. Ini tadi bahagian sebelah kanan ni. Ini yang paling penting untuk kita bina. Kalau kita pandai main-main dekat sini memang dah bolehlah buat website kita sendiri. Okey, themes ni tema dia, kita nak pilih jenis yang mana, kita klik-klik sajalah mana yang kita rasa nampak sesuai. Okey. Kemudian
insert tadi yang kita nak masukkan teks. Okey, kat sini klik semua. Okey, yang penting sini page. Kita nak menambah halaman dia. So ini ialah home page kita, laman utama kita. Kemudian di laman utama bila murid kita klik tadi, dia akan masuk ke contoh tadi kelas 4A. Jadi kita nak tambah laman khas untuk 4A. Jadi kita new page. Okey. PDPR 4A. Satu lagi contoh kita ada kelas tahun 6 tadi, PDPR 6A. Okey. Seterusnya kita nak buat sub page untuk laman ni tadi. Maksudnya bila diklik 4A tadi, dia akan masuk ke bulan. Jadi kita tambah satu lagi. Okey, 4A bulan. Untuk mereka memilih bulan aktiviti untuk bulan yang mana. Okey. Untuk 4A bulan ni dia ialah sub page untuk 4A. Jadi kita tarik dia ke bawah 4A tu. Jadi dia akan menjadi sub page. Kalau kita tak tarik tadi, dia akan sama menjadi muka surat dengan 4A 6A tadi. Jadi dia tak tersusun. Ini kita nak buat supaya dia nampak lebih kemas. Okey, seterusnya lepas bulan tadi ialah ikut bulan dia. Contoh kita buat untuk bulan Ogos. Okay, kita tarik dia Ogos di bawah bulan. Okay, dia sub page. Saya suka dia macam tu lah supaya kita lebih senang susun dia. Dan di bawah Ogos ialah satu tarikh. Contohnya hari ni 20. Okay, tarik laman untuk 20 hari bulan sahaja. Okay. Kita tarik dia di bawah Ogos. Okay. Okay. Seterusnya kita pergi ke kita hiaskan dulu home kita, muka surat utama kita. Okey, kita gunakan teks. Macam saya cakap tadi kalau kita pandai main dekat teks, boleh dah siap dah. Selamat datang. Okey. Yang ni kita tukarkan jenis dia lah. Ni sama macam kita gunakan Microsoft Words. Okay, ini tulisan macam biasalah. Okay, tapi tulisan ni tak bergerak. Dengan saya tadi, dia bergerak, iaitu saya buat dia jadi animasi. Okay, untuk animasikan dia tak ada fungsi dekat Google ni. Kita kena cari cara lain. Okay, kalau nak suruh dia bergerak. Okay. Okay, kita boleh gunakan sebab ada aplikasi kita boleh cari di aplikasi yang memang automatik dia membantu animasikan tulisan pun ada. Tapi ada juga kita boleh buat embed code menggunakan HTML code yang senang dan ringkas lah. Sebab kita tak nak guna yang susah, nanti pening kepala. Saya buat yang teks berjalan tadi, teks yang bergerak tadi guna simple code. Okay. Saya kongsikan kat sini. Ini untuk buat dia berjalan dengan simple lah. Okay. Mercury. Okay, kemudian font size. Kita bagi dia besar sikit. Okay, code ni saya ada letak di slide tadi ya. Tak apa kalau tak berapa jelas. Tak apa, nanti slide tu akan dikongsikan. Okay. Kita nak bagi font dia warna biru contoh dia. Jadi kita font color equal to blue. Okay. Okay, kemudian kita masukkan apa yang kita nak tulis. Selamat datang.
Okey, dah kita tutup dia. Typekan semula Mercury. Okey, dah berjaya. Kalau dia keluar macam tu maksudnya dia berjaya lah. Okey, yang ni kita tak nak pakai, jadi kita delete dia, kita delete dia. Okey. Dan untuk lamat kita tak boleh tarik ya, tarik. Okey. Dan kita boleh bagi background. Background pun sama, kita boleh pilih sama ada yang memang dah sedia ada dalam ni ataupun kita nak letak background sendiri ataupun search. Okey. Okey, seterusnya tadi, okey tadi saya ada letak selamat datang, ini saya terangkan untuk panduan murid lah. Okey, tak apa yang tu tak, yang penting kita guna text box saja tu ya. Okey, nak membuat pautan untuk kelas dan kelas tahun 4 tahun 6 tadi. Okey, macam mana? Okey, yang itu tadi saya guna gambar untuk menarik perhatian murid lah. Kita boleh guna apa-apa gambar. Okey, kalau kita dah ada, kita boleh ambil dari PC. Kalau kita nak cari, contoh kita untuk ni, kita guna ni lah burung hantu ni. Clip art. Kita untuk dia comel sikit. Okey. Okey, untuk gambar ni kita boleh dekat sini ada function untuk crop macam biasalah, ini sama macam kita gunakan tu. Okey, yang ni kalau kita nak dia besarkan, kita main-main dekat sinilah. Okey. Kita nak kecilkan dia lagi pun boleh. Okey. Kita buat untuk 4A. Okey, kita tarik ni supaya dia menjadi di bawah burung. Kita tarik. Okey, dia bawah burung. 4A. Kelas 4A. Okey, sama juga kita pilih heading dia tadi. Mana-mana heading yang sesuai. Okey. Seterusnya kita nak linkkan. Bila dia klik pada kelas 4A, dia akan pergi ke laman untuk 4A tadi. Jadi cara dia highlight. Kemudian okey, di sini ada tanda insert link. Okey, kita masuk tekan. Okey, cari yang kita buat untuk 4A tadi, iaitu kelas PDPR 4A. Okey. Okey, apply. Sama juga kalau kita nak dia klik pada burung ni nanti, dia boleh masuk ke kelas tu. Sama juga kita masukkan dia juga dalam link. Okey. Ini pun kita boleh buat background supaya nampak lebih comel. Okey. Okey, sekarang kita boleh tengok dia dulu. Dekat sini kita nak testing dia. Okey, bila kita testing dia, dia ada 3 pandangan, iaitu pandangan dari segi laptop, last screen, dari segi tablet, dari segi handphone, tablet, laptop. Okey, macam inilah rupa dia nanti. Jadi bila kita klik, dia akan masuk ke 4A. Okey, tu basic dia memang macam itulah cara kita masukkan. Seterusnya, okey, ini 4A kita masih kosong. Apa di 4A tadi ialah button untuk bulan. Okey, kita masukkan bulan, button dia. Okey, button.
Okay, button kita type August. Okay, contoh kita buat untuk August dulu. Okay. Okay, August. Okay, kita pilih August. Okay, insert. Okay, dah ada button untuk August. Okay, jadi seterusnya ialah untuk bila dia klik August nanti dia akan masuk ke tarikh. Okay, satu lagi tadi tarikh, untuk tarikh. Okay, kat August ni kita tambah button. Okay, kalau saya suka guna button lah. Kalau kita nak gunakan, kita type text lepas tu kita letak insert pun boleh juga. Sebab button ni kita boleh klik-klik. Okay, jadi ni 20. Berapa bulan saya letak tadi? Okay, dia link dia ialah masuk ke 20 hari bulan. Okay, jadi kita cuba buat untuk PDPR untuk 20 hari bulan. Okay, macam saya buat tadi. PDPR tu kita buat satu dulu muka surat. Untuk yang lain nanti kita hanya duplicate dia sahaja. Okay, dekat tepi ni dia ada function untuk duplicate. Kalau duplicate, jadi senang kerja kita. Kita hanya padam-padam dia saja nanti. Tukar dekat aktiviti dan tarikh. Lepas tu buang bahan-bahan tu, masuk bahan baru. Jadi kita tak payah type berkali-kali. Okay, kita duplicate dia. Okay, kita masukkan yang ni. Teks. Okay, apa aktiviti yang kita nak jalankan untuk hari tersebut. Okay, kita ambil dari sini. Contoh. Okay, sebab tu saya tadi cakap, cikgu sedia dulu apa yang aktiviti hari tu type dulu ke dalam dokumen, soft copy Microsoft Word ke. Jadi senang di copy paste sahaja. Okay. Seterusnya, okay. Kita nak masukkan, okay, kalau yang ni dia cakap tadi masukkan notes. Okay, nota. Nota kita boleh sedia awal-awal sama ada contoh kalau yang ni, cara nak masukkan. Kalau kita dah masuk dalam Google Drive, okay, yang senang kita klik saja pada Drive tadi. Okay, di folder mana kita letakkan. Jadi kita senang cari. Okay, contohnya tadi yang PDF yang ni. Saya masukkan PDF. Jadi kita klik Insert. Okay. Okay. Kalau kita seterusnya ialah video. Okay, macam mana nak masukkan video? Okay, yang ni kita klik pada YouTube. Kalau kita dah ada video tu, kita letak saja alamat video tu lah. Kalau tak ada, kita nak cari dulu. Okay, kita type macam biasa. Ini cara macam kita cari YouTube biasalah. Eating right. Contoh ini tajuk. Biasa tengah ajar sekarang. Okay. Eating right. Okay, contohlah kita ambil yang sesuai. Jadi yang ni kita boleh tarik-tarik ya cikgu. Kita nak besarkan, nak kecilkan, semua memang dah ada kat sini. Okay. Seterusnya, quiz. Okay, quiz sama kalau kita nak masukkan quiz, Google Form. Okay, kita masukkan yang kita dah buat. Jadi kita tarik dekat form. Okay, yang mana satu kita just pilih saja. Itu yang seronoknya sebab kalau kita dah masukkan dalam Google Drive, dia terus ada. Okay.
Kita boleh tarik-tarik nak besar ke nak kecil. Jadi murid terus buat. Okey. Okey, itu contoh untuk aplikasi yang Google. Kalau aplikasi lain, contoh kita nak masukkan quizzes. Okey, macam mana cara dia? Iaitu kita gunakan embed. Okey. Kita guna by URL. Cari dulu. Okey, saya dah sedia sini. Ini bila kita guna quizzes kan kita dah ada link tu kan. Jadi kita ambil link yang kita dah sediakan. Okey, jadi kita paste. Okey, dia ada dua pilihan. Sama ada whole page ataupun preview. Jadi kita pilih yang whole page. Kenapa kita pilih whole page? Sebab kita nak suruh murid kita buat terus dekat site ni. Okey. Okey, jadi mereka boleh terus buatlah di dalam laman kita ni. Jadi dia tak perlu buka muka surat lain. Sama juga cara nak masukkan like worksheet, nak masukkan apa lagi? Word war, semua cara yang sama dekat sini. Sebab tu saya cakap embed ni sangat penting kat sini. Okay, kalau kita nak masukkan yang aplikasi Google pula, sama ada kita gunakan yang bawah ini ataupun kita dah masukkan dekat Drive pun boleh. Okay, layout ni tadi macam saya cakap tadi, kalau kita nak masukkan gambar, ikut frame dia. Okay, boleh juga digunakan. Okay, seterusnya. Okay. Kita juga boleh. Okay, yang ni. Bila kita klik dia, double klik, dia akan keluar benda yang bulat ni ya. Kat sini pun sama. Kalau kita tak nak guna yang tepi, kita gunakan bulatan ni. Dia ada function untuk image, embed dan Google Drive. Sama sahaja. Okay. Jadi, apa lagi saya nak masukkan? Okay. Contoh tadi kita nak buat WhatsApp link. Okay, sebab bila murid tu nak ada masalah dia tak faham, okay, dia nak WhatsApp kita sediakan terus link WhatsApp dekat sini tadi. Okay, untuk WhatsApp link, kita kena sediakan masuk ke satu laman web terlebih dahulu, iaitu laman web. Okay, ini to chat. Okay. Dia widget. Okay. Okay, dekat sini kita klik pada WhatsApp link creator. Okay, di sini kita perlukan masukkan nombor telefon kita sebab kita nak dapatkan link tu. Masukkan. Okay, kita masukkan apa nama kita nak, yang kita nak dia keluar nanti dan apa pesanan kita. Macam tadi saya letak please WhatsApp teacher, macam mana saya tulis tadi. Okay. Lepas tu bila kita dah siap isi, kita klik get the link. Dia akan keluar link. Yang macam ini ya. Okay. Jadi lepas tu bila kita dah dapat link yang dia beri, sebab saya sudah buat jadi saya tak dapat nak tunjukkan sekali lagi kat sini. Okay, nanti cikgu masuk ke link WhatsApp tu, ada saya sediakan di slide tu cara dia. Okay. Okay, lepas tu kita balik semula ke muka surat tadi yang mula tadi number 1. Okay, langkah seterusnya insert your WhatsApp link in the given code. Okay, ini kod yang dah beri. Ini kod yang dah diberi. Jadi kita copy kod ni, masukkan ke WhatsApp kita, ke page kita tadi, kita embedkan. Okay. Seterusnya paste. Okay. Yang kita perlu ubah ialah dekat sini. Here your link ni tadi.
ikut yang dia dah generate. Bila kita dah isi tadi, dia akan beri kita satu link. Okey, masukkan link tersebut. Okey, contohnya ini link yang diberi pada saya yang telah di-generate tadi. Okey, saya masukkan ke sini. Okey. Kemudian ada satu lagi bahagian here your text button. Okey, text button tu apa kita nak dipaparkan pada simbol WhatsApp tu nanti. Okey. Please Please WhatsApp teacher. Okey. Kita tengok dulu. Okey, dia jadi. Okey. Yang ni kita nak tarik dia ke atas. Tarik sahaja ke atas. Okey. Kemudian okey, dia besar kan. Jadi kita kecilkanlah ni macam tadi. Okey. Tarik sikit lagi. Okey. Okey, dia dah ada situ. Okey, satu lagi yang saya nak tunjuk tadi macam mana kita nak buat poll. Itu undian. Okey, undian pun tak ada dalam aplikasi Google Site ni. Jadi kita kena cari dari widget lain juga. Okey, jadi laman web dia, okey, saya ada letak juga dalam slide. Okey, laman web dia ialah pollmaker.com. Ini ada banyak lagi lain-lain ni yang saya suka pakai sebab dia senang. Okay, pollmaker.com. Kalau cikgu nak tambah undian lah. Okay, kenapa dia senang? Okay, kita type saja soalan tu. Who is your favorite player, football player? Okay, contohlah kita letak as simple sini. Okay. Create. Okay, dia dah siap. Okay, macam tu sahaja. Jadi kita just copy link. Dan link tu tadi macam biasa masukkan. Okay. Kita pilih hold paste ya supaya murid dapat buat terus di depan web kita. Okay. Jadi dia terus masuk ke sini. Okay. Sama juga tadi saya ada letakkan comment box menggunakan Padlet. Okay. Bila kita dah ada Padlet. Okay. Untuk cikgu yang dah biasa guna Padlet tu. Copy link URL Padlet tu terus paste ke embed ni tadi. Okay. Seterusnya. Okay, background dia tadi kita ubah dekat tepi ni lah cikgu. Sama juga macam kita tambahkan muka surat seterusnya tadi. Saya dekat atas ni ya, kita boleh, dia ada button dekat atas ni untuk kita klik. Okay, tadi saya tambahkan gallery, saya tambahkan reference, rujukan. Okay, dekat tadi dekat muka surat ni tadi pun ada macam ni. Saya letak ada, ini adalah announcement banner. Contohnya bila kita klik announcement banner, okay, dia akan beri pengumuman lah murid terbaik bulan ini. Contoh. Okay, dekat announcement banner ni kita buat dekat sini, bahagian tepi ni. Okay, dia ada announcement banner. Okay, apakah mesej dia? Contoh, best student. Okay, best student. Button label dia. Okay. Click here. Okay, link dia. Okay, untuk link dia, kita boleh nak buat muka surat laman baru. Bila dia klik masuk ke laman tersebut.
ataupun laman web lain pun boleh. Okey, yang penting kita dah ada link lah. Contohnya link ni masuk sebab kita tak sempat buat lagi tadi untuk best student tadi. Contohlah bila dia klik, kita bagi dia masuk ke 6A ni dulu. Okey, jadi dia akan masuk ke sinilah nanti. Okey, kita ada pilihan dekat sini sama ada banner tu di seluruh muka surat ataupun hanya di homepage saja kita boleh pilih. Ataupun banner tu buka new tab ataupun dia masih kekal di tab yang sama, kita boleh klik kat sini juga. Okey. Yang sini kita nak ubah logo. Macam biasalah kita upload. Okey, logo dan favicon. Favicon dia bahagian yang dekat, okey, di sinilah. Okey, bahagian tanda laman web tersebut. Okey. Okey, cikgu boleh explore nanti. Okey, seterusnya. Okey, macam mana kita nak buat folder? Kalau kita nak suruh murid hantar kerja tadi. Kita nak suruh dia hantar by folder. Dia pilih nama folder dia, dia hantar dan klik kat situ. Okey. Yang itu kita kena pergi ke Google Drive. Okey, kita masuk ke Google Drive. Okey, jadi bila murid dah ada folder sendiri, okey, dia dapat memasukkan hasil kerja dia. Okey, ini bahagian upload ni. Okey, kita dah buat. Contoh kita nak tambah lagi murid baru. Okey, create. Dan jangan lupa kita sharekan. Bagi share dia sebab kalau tak di-share dia tak dapat diakses. Okey, kita ubah kat sini. Yang dekat sini dia ada pilihan sama ada restricted. Ini tak boleh dilihat kalau dia restricted. Jadi kita kena ubah anyone with the link. Kalau ministry ni di orang MOE saja dapat akses. Jadi kita pilih anyone with the link. Okey. Jadi semua folder-folder yang kita nak suruh murid lihat tadi ataupun kita kerja-kerja yang kita simpan dalam Google Drive, pastikan kita jika kita suruh murid menjadi editor, kita bagi mereka. Jangan lupa dekat share dia tu lah kita tukar setting dia. Dan untuk dapatkan link dia, kita klik pada get link ni. Jadi kita dah boleh dapat link untuk setiap file ni tadilah. Okay, kita boleh ubah di sini. Okay. Jadi okay, kita masukkan. Okay, kalau kita ambil dari komputer, kita klik kat sini lah. Okay, kalau kita nak guna drive. Okay. Okay. Okay, sila upload hasil kerja anda di sini. Okay, kita tambahkan contoh. Kita tarik dia. Upload di sini. Jadi, kita klik. Okay, sebelum tu kita kena ambil dulu link untuk folder kita ni. Okay, right click, get link. Okay, kita klik pada insert link. Okay, kita masukkan yang ni link untuk folder tadi. Okay, jadi bila murid klik dia akan terus ke folder tersebut. Okay, kita tengok.
Ni hasil dia tadi. Saya campur semua sekali dalam ni ya. Okey. Nanti kalau betul-betul kita susun dia lah. Okey, jadi bila murid klik, dia akan masuk ke folder nama mereka. Okey. Jam pun dah 10.15. Okey, last yang saya nak tunjuk ialah kita nak sharekan, kita nak publishkan dia, supaya site kita dapat dilihat oleh semua, dapat diberi kepada murid kita macam mana. Okey. Tapi mungkin kita boleh ambil soalan dulu, boleh? Okey, boleh? Ada soalannya? Boleh ada soalan. Saya dah tak Oh, jumpa okey, dah okey. soalan kat atas sini. Okey. Soalan yang pertama adalah, saya terjumpa yang ni, saya baca yang ni dulu. Okey, poll maker tu boleh digunakan pada bila-bila masa ya? Ada tak kena upgrade ataupun kena bayar nanti? Kalau kita nak dia lebih advance, mungkin dia perlu kita ada bayar lah. Kalau yang untuk basic tadi, supaya kita bila dia klik dapat tengok keputusan macam tu saja, dia tak ada bayar. Kalau kita nak jadi admin dia, mungkin ada tambahan lagi lah. Okay, sebab dia ada perlu login account ke kalau nak lebih advance lagi. Sebab sebelum ni saya guna yang basic saja. Boleh try jugalah cikgu-cikgu lepas ni macam mana. Okey, ada satu lagi soalan daripada Cikgu Jivalsala. Kalau murid ada akses bagi Google Drive folder, jadi murid boleh delete bahan tak? Ya, boleh. Jadi ini macam contoh mereka tersalah send, mereka boleh, sebab folder mereka akan masukkan bahan mereka sendiri kan. Dan mereka juga boleh tengok bahan rakan mereka. Tapi kalau contohlah mereka ada niat tiba-tiba mereka nak kacau bahan kawan mereka delete ke, kita boleh detect juga sebab kita boleh tengok dekat version history dia, kita boleh tahu siapa yang masuk ke akaun tersebut. Tapi kita memang nasihatkan murid-murid kita lah jangan buat macam tu kan. Betul, didik mereka. Yes. Okey, dan ada cikgu tadi dia minta cikgu sharekan link site, nak jadikan contoh. Boleh nanti saya letak di komen lah. Saya akan masukkan link dia di komen. Okay. Alright, boleh teruskan. Okay. Tak ada soalan. Okay, last. Okay, kita dah siap, hampir siap. Kita nak publishkan dia. Okay, untuk publish, ada bahagian atas ni. Okay, ini ialah macam mana nama yang kita nak boleh ubah nama lain pun boleh. Okay, terserah pada cikgu. Yang penting kat sini, manage. Kita klik manage. Okay, tekan dekat chance. Okay, sebab kita nak semua orang tengok, murid kita dapat tengok. Jadi kita pilih public lah. Dan okay, publish. Okay, kemudian di mana kita nak ambil link dia. Okay, di bahagian atas tadi, copy link. Okay, jadi kita copy link, kita cuba. Semoga berjaya. Okay, ini ialah link untuk muka surat 20 hari bulan tadi. Okay, kita pergi ke homepage supaya dapat muka surat laman utama dia. Okay. Okay, kita ambil link untuk muka surat. Ini yang kita beri pada murid kita yang muka surat laman utama dia ni. Okay, site kita dah boleh diakses oleh murid. Kita dah boleh share lah pada murid supaya dia boleh klik mana yang tugasan mereka. Satu lagi tadi, untuk paste ni tadi, selain daripada kita boleh duplicate, kita boleh hide dia juga. Kalau contoh muka surat ni kita tak untuk 18 hari bulan ataupun advance lagi, kita dah buat hari ni 20, kita nak buat 21 hari bulan dulu, kita tak nak murid tengok dulu. Jadi kita boleh hide dia dulu. Okay, klik pada
hide. Jadi murid tak dapat tengok selagi kita tak klik unhide tu tadi. Okey. Jadi inilah laman web kita. Okey. Dengan tulisan bergerak. Okey, animasi ni kita boleh tambah-tambah. Okey, macam mana cikgu? Okey tak? Berapa orang bersama kita setakat ni? 89. Okey, terima kasih 89. masih bersama sampai sekarang masih ada bersama dengan saya. Okey. Okey, ramai yang cakap ada Ya. Puan Cikgu Nur ni cakap dapat kumpul bahan dalam Google Site. Jadi pelajar boleh guna bila masa. Terima kasih atas perkongsian. Ya, betul. Sebab kita tak nak macam kalau guna WhatsApp, sebelum ni kalau kita guna WhatsApp, penuh handphone sampai jadi lagging. Dan kalau nak guna Google Classroom pun agak berat juga sebab ada ibu bapa telefon dia tak mampu juga nak menampung untuk Google Classroom sebab Google Classroom kan restricted juga kan, kadang-kadang dia banyak setting lah. Jadi ini macam alternatif lah untuk Google Classroom. Okey. Cikgu Zulkarnain kata dia terlambat masuk, tak apa, nanti boleh tengok rakaman. Ya, betul-betul. Okey. Ramai yang cakap sangat menarik, mudah faham. Terima kasih perkongsian yang sangat menarik. Okey. Jika ada soalan boleh juga letak di chat tu, nanti saya akan nanti saya akan balas. Kalau tak sempat sekarang pun lepas ni pun boleh saya jawab kalau ada soalan lain. Okey. Jika terdapat soalan, kita ada masa lagi ni. Jika terdapat soalan bolehlah diajukan di ruangan chat. Tapi nampaknya semua dah macam thank you dah very interesting kan. Okey, jadi ada satu soalan Cikgu Zulkarnain tanya, site ada limit ke ataupun bergantung pada Google Drive? Ya, dia bergantung kepada akaun Google kita lah. Kalau kita gunakan The 5 rasanya dia tidak ada limit yang lebih besar lagi lah, diberi storage untuk kita. Okey, terima kasih Cikgu Philomena di atas perkongsian yang menarik sebentar tadi untuk orang kata untuk membuatkan PDPR kita lebih efektif menjadi jadi kalau kita kumpulkan dalam site, jadi murid kita senang nak tengok, nak rujuk pada bila-bila masa, kita just bagi link, so kita boleh kategorikan mengikut tarikh PDPR. So tak adalah kalau murid yang terlepas tu tak adalah yang tercari-cari kat WhatsApp kan ataupun Telegram. Betul. Kalau kita Itu menggunakan salah satu WhatsApp tujuan dan dia Telegram. tadi. Untuk memudahkan murid mencari bahan-bahan dia kalau dia tertinggal ke. Jadi kita tak payah nak copy paste balik cari-cari dari atas WhatsApp kita betul. kan. Sebab WhatsApp kan bila kalau macam ada murid baru kan dia tak dapat baca Betul. yang sebelumnya. So ini adalah alternatif yang baik yang agak efisien untuk kita aplikasikan dalam PDPR. Okey. Jadi sebelum saya tutup mungkin Cikgu Philomena ada sedikit untuk nak buat rumusan sikit sebelum kita mengucapkan selamat malam kepada peserta kita pada malam ini. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih lah kepada moderator kita Ustazah dan juga Cikgu Ben. Terima kasih. Dan juga yang bersama-sama malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana sudi mendengar perkongsian saya pada hari ini. Ini ialah salah satu macam mana cakap cara untuk mengikut cara saya lah. Jadi cikgu boleh ubah suai mengikut kesesuaian cikgu masing-masing. Sebab Google Site ni kita boleh buat Google Site laman web peribadi kita sendiri ke, kita nak buat blog ke. Memang sangat menarik lah. Semua kita boleh masukkan menjadi laman web kita sendiri. Tak semestinya PDPR saja cikgu, dia boleh diguna pakai untuk laman web yang lain. Betul.
Betul, Ya. saya setuju. Ramai yang cakap perkongsian yang menarik dan sangat bermanfaat. Okey, terima kasih kepada Cikgu Mina, Cikgu Filomena pada malam ini untuk perkongsian yang menarik pada malam ini. Okey, terima kasih juga kepada semua peserta-peserta ETL yang mengikuti bengkel kami pada malam ini. Okey, kita akan jumpa lagi untuk sesi bengkel akan datang pada hari ni hari apa ya? Hari Jumaat kan? Okey. Jumaat. Hari Jumaat. Kita akan jumpa lagi pada hari Isnin minggu depan dengan tajuk yang menarik. Okey, jangan lupa untuk sentiasa mengikuti kami. Okey. Dan segala bahan tadi nanti Cikgu Filomena akan letak dekat Google Classroom ya. Ya, Slide yang Google cakap Classroom. Google Uh, Classroom. Dan kalau ada dan saya juga soalan-soalan, saya akan letakkan juga di link di chat description. ya, Oh, Telegram. chat box. Ah, Chat box chatbot. dekat YouTube tu nanti. Okey, okey boleh. Okey, jadi kalau ada soalan apa-apa boleh je diajukan kepada Cikgu Filomena. Okey, insya-Allah dia akan menjawab dari masa ke masa lah. Okey, jadi kami selaku pihak teknikal memohon jutaan maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang kami mengendalikan sesi bengkel pada malam ini. Jangan lupa hari Isnin kita jumpa lagi. Okey, jangan lupa juga untuk isi borang feedback. Sebarang komen dan cadangan bolehlah disalurkan di ruangan feedback.edidik.my. Okey, semoga kita jumpa lagi. Terima kasih Cikgu Filomena sekali lagi. Terima kasih kepada semua peserta. Okey, jadi saya akhirkan bengkel kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam.